Bismillahirrahmanirrahim. Aku terpanggil sebenarnya untuk bercakap sedikit dari hal sejarah, sirah demi sirah. Kita singkap dari hal sejarah. Sejarah Islam tidaklah sukar bagi orang yang mahu kembali merenung sejarah dan merenung perpecahan di dalam Islam. Asasnya, Islam terbahagi kepada tiga: Jabariyah, Qadariyah, dan Sunnah wal Jamaah. Ianya bertentangan dari hal prinsip, dari hal qada dan qadar. Dari hal qada dan qadar itu maka berlaku perpecahan di dalam Islam, di mana Jabariyah dan Qadariyah bercanggah dengan fahaman Sunnah wal Jamaah. Daripada Jabariyah dan Qadariyah, maka dia bertukar menggelarkan diri mereka Salafi dan Sunni. Dari Salafi dan Sunni, mereka terus berbalah dan membenci Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, membenci para wali yang kebanyakannya Ahlul Bait, yakni dari titisan Rasulullah SAW. Dan perkara itu berlarutan. Dan dari situlah wujudnya fahaman yang menggelarkan diri mereka Wahabi. Dan boleh dikatakan Wahabi adalah bersatunya dua puak, Khawarij dan Qadariyah, yang kemudian menamakan diri mereka sebagai Salafi dan Sunni, dan kemudian menamakan diri mereka sebagai Wahabi. Dan mereka bergabung menentang ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, aku pun tak bermaksud untuk bercakap panjang lebar dari hal sirah Islam dan sejarahnya. Namun aku seperti nampak dan terlihat, terbayang berapa ramai ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf dibunuh, diseksa, dipenjara oleh puak-puak yang mengaku beragama, oleh puak-puak yang mengaku konon-kononnya memperjuangkan Islam, puak-puak yang dipelihara oleh penguasa pada zaman tersebut. Ada di antara wali-wali, ada di antara Ahlul Bait, ada di antara pengamal-pengamal tasawuf. Selain dihukum dan diseksa, ada yang ditanam hidup-hidup. Siapa yang tak tahu tentang sejarah syahidnya Al-Halaj, tentang sejarah Syekh Siti Jenar, dan sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara yang sama berlaku pada ulama-ulama tasawuf, pada ahli-ahli kerohanian. Boleh dikatakan bagiku itu mudah. Ulama-ulama jahat, ulama-ulama jahat yang kebanyakannya memihak kepada pemimpin, memihak kepada raja-raja dan penguasa pada ketika itu. Bahkan hingga ke hari ini, mereka mengatakan, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa. Mereka fatwa, mencari hadis, mencari ayat-ayat
yang mereka katakan itu adalah dalil yang sahih. Mereka berani menolak hadis-hadis. Mereka melabelkan setiap hadis itu palsu, sahih, daif. Mereka menolak fahaman mazhab. Mereka berani mencerca Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Mereka mencerca Al-Halaj. Mereka mencerca kebanyakan para ulama yang tersohor. Mereka mencerca Syafi'i dan berbagai-bagai lagi kerana mereka yang bergelar Wahabi. Oleh itu, aku memikirkan tentang dari hal generasi akan datang. Dari hal anak cucu akan datang. Jika terdidik dengan golongan ulama-ulama yang begini, yang mengatakan bahawa pemimpin yang ada adalah ulul amri, tidak boleh dilawan, perlu ditaati walaupun zalim. Kita sebagai rakyat hanya perlu mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah. Kita perlu taat, perlu akur. Betapapun pemimpin seorang penyamun, perompak, penjahat. Betapapun pemimpin makan harta anak yatim, makan rasuah, salah guna kuasa, mereka tetap duduk di pihak pemimpin. Dan untuk rakyat jelata yang mahu berjuang, akan dikatakan sabarlah. Jika mahu berjuang lagi, dikata kita perlu reda, kita perlu sabar, kita perlu berlapang dada. Kerana pemimpin adalah ulul amri. Dan mereka yang mengatakan diri mereka adalah ulama, dari fahaman Wahabi, mengatakan mereka adalah pewaris para nabi. Maka mereka layak mengeluarkan fatwa, mengeluarkan ayat-ayat, dan layak mengeluarkan hukum, mengatakan apa sahaja mengikut kehendak mereka. Mengatakan ahli-ahli kerohanian itu sesat. Mengatakan bahawa kebatinan dan kerohanian itu tidak ada. Mengatakan segala karamah, segala maunah, segala kelebihan, keistimewaan yang ada di dalam wirid-wirid dan zikir-zikir adalah bid'ah. Mereka mengandalkan ulama mereka sahaja, khususnya Ibn Taymiyah, yang mereka banggakan, yang berfahaman Wahabi. Sedangkan mereka tidak bercakap perkara yang sebenar-benarnya berlaku sebelum Ibn Taymiyah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka menafikan jalan-jalan tasawuf. Mereka menafikan jalan kenal diri. Kerana tidak kenal akan dirilah, maka Islam, agama yang kita cinta dan sayang, hilang kerohaniannya, hilang semangat, hilang kekuatan. Segala takrikat diharamkan. Segala ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kerohanian, ilmu-ilmu kesufian, khususnya sufisma, dikatakan bersalahan. Jika inilah pemimpin yang memimpin agama untuk generasi, maka binasalah generasi. Kerana mereka sebenarnya adalah hampas dari kelapa. Fatwa yang dikeluarkan adalah hampas. Ayat-ayat yang diajarkan adalah hampas. Semangat dan cerita yang disampaikan adalah hampas. Karena mereka bertujuan untuk menjadikan orang-orang Islam, agama-agama Islam, pendiri-pendiri Islam, pejuang-pejuang Islam menjadi sia-sia, menjadi penakut, bacol dan dayus, terus tunduk di bawah telunjuk bangsa asing, khususnya Yahudi. Baiklah, aku akan sambung dari hal
pada masa yang sesuai nanti. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.